Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini, cikgu akan menerangkan subtopik 8.3 Penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Oleh itu, cikgu berharap di akhir pembelajaran, murid boleh menjelaskan tentang penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Setelah berlangsungnya pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955, negara kita melalui satu perkembangan baharu dalam sejarah demokrasi negara. Berikutan kemenangan besar dalam pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu 1955, Parti Perikatan membentuk Kerajaan Persekutuan. Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. MPP yang berperanan menggubal Undang-Undang Pentadbiran pada peringkat Persekutuan Tanah Melayu turut mengalami perubahan dari segi bilangan keanggotaannya. Dalam subtopik ini, cikgu akan menerangkan tentang Majlis Perundangan Persekutuan 1948, Majlis Perundangan Persekutuan 1955 dan kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Majlis Perundangan Persekutuan 1948 terdiri daripada Wakil Peringkat Pentadbiran Pusat, Majlis Negeri, anggota Kerajaan Pusat dan ahli tidak rasmi seperti yang berikut. 52 orang merupakan ahli tidak rasmi yang dilantik dalam kalangan masyarakat tertentu. 3 orang ex officio terdiri daripada Ketua Setiausaha Kerajaan, Setiausaha Kewangan dan Pegawai Besar Persekutuan. Manakala terdapat 9 orang residen British yang mewakili 9 buah majlis negeri. Terdapat 2 orang wakil negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Dan 11 orang merupakan ahli rasmi dalam kalangan pegawai pentadbiran kerajaan. Jumlah komposisi ahli MPP adalah seramai 77 orang. Selepas pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955, beberapa perubahan berlaku secara berperingkat di negara kita. Terdapat 52 orang ahli yang dipilih melalui pilihan raya. Seterusnya, 35 orang ahli lantikan mewakili kumpulan yang berkepentingan seperti keusahawanan, perlombongan, perindustrian dan pertanian. Terdapat 11 orang menteri besar yang mewakili negeri dan 2 orang wakil negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Jumlah komposisi ahli MPP 1955 adalah seramai 100 orang. Seterusnya, cikgu akan menerangkan tentang kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Kesan yang pertama, kerajaan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri dan akan mengambil alih pentadbiran Tanah Melayu daripada Pesuruhjaya Tinggi British. Kesan yang kedua, proses pertukaran dan pembaharuan berlaku secara berperingkat dan mengambil masa. Pesuruhjaya Tinggi British masih memegang tampuk kepimpinan peringkat atasan yang menentukan hala tuju negara. Kesan yang ketiga, kuasa pegawai British kini beransur-ansur dipindahkan kepada rakyat tempatan. Namun begitu, masih terdapat pegawai British yang berperanan sebagai penyelia atau penasihat bidang keselamatan. Susulan itu, sistem ahli dimansuhkan. Kesan yang keempat,
Keanggotaan MPP menyaksikan perkembangan penting amalan pentadbiran demokrasi di negara kita. Keadaan ini menggambarkan kejayaan kerajaan persekutuan yang dibentuk dan dipimpin oleh rakyat tempatan manakala ahlinya dipilih oleh rakyat. Kesimpulan daripada subtopik 8.3 penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan ialah dengan pembentukan MPP ini, rakyat tempatan mula memainkan peranan yang penting dalam pentadbiran. MPP juga menunjukkan kompromi melalui perkongsian kuasa antara kaum bagi mencapai kemerdekaan. Sekian, terima kasih.